أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وأستاذنا ومعلمنا ومربينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا عليم ربي زدنا علما وارزقنا فهما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ممن ينفعنا وزدنا علما والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat iman dan Islam. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih lagi berada di dalam bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad, jika sekiranya kamu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, Allah taala akan cinta dan kasih kepada kamu. Di mana ayat ini tuntutan kepada cinta dan kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah nak cinta dan kasih kepada Nabi? Para ulama di antaranya menggariskan bahawa cinta dan kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertamanya beriktikad dalam hati kita untuk menolong agama Nabi, yakni Islam. Yang keduanya mempertahankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuklah cinta dan kasih kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mestilah cinta kepada apa yang dicinta oleh Nabi, dan kita kena benci apa yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara cinta dan kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyakkan selawat kepada Nabi. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu. Berselawatlah kamu kepadanya, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dibahaskan oleh ulama, apabila selawat itu disebut Allah Ta'ala berselawat, maka maknanya rahmat ataupun Allah Ta'ala memuji Nabi. Apabila disandarkan kepada malaikat, malaikat berselawat, maknanya malaikat talabul istighfar, ada kata memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, walaupun Nabi itu maksum, tidak mempunyai dosa. Dan bila disandarkan selawat itu kepada manusia, maknanya doa. Sebab itulah kita menyebut Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, engkau selawatlah kepada Nabi, sebagaimana yang kamu ketahui, kami hanyalah mewakilkan kepada engkau, ya Allah. Kerana manusia tidak tahu bagaimana bentuk cara nak berselawat kepada Nabi yang dikehendaki oleh Allah, melainkan kita mewakilkan Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, kau selawatlah ke atas Nabi seperti mana yang dikehendaki. Kemudian di antara cinta dan kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta dan kasih kepada ahli keluarganya, cinta dan kasih kepada sahabatnya,
orang Muhajirin dan juga Ansar. Di antara cinta dan kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita mestilah bermusuh dengan apa yang dimusuhi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sayang, suka, maka kita sayang dan suka seperti mana Nabi. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam benci dan tak suka, kita pun mesti benci dan tak suka seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan sebab itulah di antara kecintaan dan kesukaan mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita mengetahui dengan lebih banyak, maka di antara lain cara cinta kita kepada Nabi, mempelajari, mendengar sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak menyebut, banyak berselawat, ini juga di antara cinta dan kasih kepada Nabi. Dan termasuklah beramal dengan sunnah Nabi. Dalam suasana kita begitu jauh dengan Nabi. Hampir 1400 tahun kita dengan Nabi. Hampir 14 kurun kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan akhir-akhir bila dah jauh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang tak tahu. Ada manusia yang kadang-kala kita beramal dengan sunnah Nabi, dia akan mentertawakan kita. Kita nak melaksanakan apa yang Nabi laksanakan, ada orang marah, ada orang tak setuju, ada orang yang menyatakan ini bukan lagi sunnah Nabi. Zaman dulu sahaja sunnah Nabi, hari ini sudah tidak menjadi sunnah Nabi. Dan pelbagai-bagai tohmahan bila kita nak melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang dilaksanakan oleh Nabi. Sebagai contohnya, hukum hudud di antaranya yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi dan pernah dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ianya dilaksanakan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian diganti oleh Umar, kemudian diganti oleh Uthman, kemudian diganti oleh Ali, dan berterusan hukum Allah Subhanahu wa taala itu dilaksanakan. Sehinggalah apabila manusia telah meninggalkan dan makin lama makin jauh dengan sunnah Nabi, maka akhirnya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala satu benda yang ganjil. Ia seperti cerita. Seperti mana cerita seorang raja yang memerintah sebuah negara yang ditimpa dengan penyakit yang tidak ada lain ubatnya. Apabila doktor menyatakan raja ni kena potong hidungnya, kena kerak hidung, ini di antara ubat yang paling mujarab zaman itu, penyakit ni kena potong hidung. Oleh kerana nak menyelamatkan nyawa dan raja sayang ke nyawa dia, maka dia pun dia setuju untuk dipotong hidungnya. Jadi apabila hidungnya dipotong, maka selepas dah potong, dibalut semua sekali, dah lama-lama dia dah sihat dah, maka untuk dia melihat mukanya di cermin. Lalu dia lihat mukanya di cermin, tiba-tiba dia tak ada hidung, buruk jadinya. Jadi bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah ini? Supaya raja tidak menjadi tak ada hidung, supaya orang tengok tidak ganjil. Jadi raja ni dia tak tempah hidungnya daripada emas, dia tak tempah hidungnya daripada perak. Tetapi apa yang berlaku, dia panggil jemaah menteri dia, kita bermesyuarat. Dalam mesyuarat tersebut raja kata, aku mahukan semua rakyat aku potong hidung. Itu keputusan dia. Yang dia ambil, rakyat semua kena potong hidung. Jadi menteri-menteri balik ke rumah beritahu isteri dia, awak kena potong hidung. Kita potong hidung ramai-ramai. Anak potong hidung, ayah potong hidung, isteri potong hidung. Semua tak ada hidung. Apabila lahir sahaja bayi, dua benda kena potong. Yang pertama pusat, yang kedua hidung kena potong. Ini berlaku. Sehinggalah zaman berzaman, lamanya datang orang yang ada hidung. Seorang yang ada hidung datang masuk kampung tersebut, lalu dia diejek. Ada hidung. Orang ejek dia sebab dia ada hidung. Lama kelamaan, akhirnya orang yang ada hidung menjadi ganjil. Orang yang tak ada hidung menjadi biasa. Jadi begitulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada asalnya zaman Nabi dilaksanakan. Orang hormat, orang tahu bahawa mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah satu benda yang baik, yang betul. Tetapi lama kelamaan sunnah tidak diamalkan, akhirnya orang nak beramal dengan sunnah dipandang ganjil. Seperti mana orang tak ada hidung dengan orang ada hidung.
Yang menyebabkan orang yang ada hidung dia ejek. Oh, ada hidung. Padahal sebenarnya manusia ada hidung. Tetapi inilah yang berlaku apabila suasana yang begitu lama manusia meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana itulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sunnah sebagai syakliyah, bentuk sahaja, tetapi sunnah yang besar adalah sunnah amaliyah, yakni bekerja seperti mana kerja Nabi, beramal seperti mana amal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itulah kita lihat bagaimana kecintaan sahabat Nabi terhadap iman kepada Allah dan Rasul, sehingga mereka berhadapan dengan sesiapa sahaja yang mereka tidak sama, umpamanya fahaman tidak sama, seperti mana lihat sahabat antaranya Abu Ubaidah Ibn Jarrah, ayat Allah Ta'ala menurunkan ayat. Allah Ta'ala menyatakan la tajidu qauman yu'minuna billah wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulih. Kamu tidak akan dapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhirat, yuwaddu, mereka berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Maknanya tidak akan berlaku kasih sayang di antara manusia yang menyembah Allah, yang memusuhi Allah dan juga memusuhi Rasul. Seperti mana Abu Ubaidah Ibn Jarrah dan beberapa orang sahabat yang sanggup berhadapan dalam medan peperangan Badar, berhadapan dengan ayah, berperang dengan ayah. Kenapa? Di atas dasar kerana Nabi SAW membawa iman, di atas dasar cinta dan kasih kepada Nabi SAW. Di antara cinta kepada Nabi SAW juga cintakan kepada Al-Quran, cinta dan kasih kepada Al-Quran, kerana Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika ditanya kepada Aisyah bagaimanakah akhlak Rasulullah, akhlak Rasulullah, jawab Aisyah, kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi ini adalah Al-Quran. Jadi cinta kepada Al-Quran, yang pertama membacanya, tilawatuh, mendengarnya, membacanya, beramal dan juga memahami Al-Quran. Sebab itulah Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala namakan Al-Quran yang pertama baca. Bila baca, maka hendaklah manusia fahami apa dia tuntutan daripada Al-Quran. Dan termasuklah juga cinta dan kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cinta dan kasih kepada sunnah Nabi dan juga batas-batas sempadan yang telah ditetapkan oleh Nabi. Berkata Sahal bin Abdullah, alamatu hubbillah hubbil Quran. Di antara cinta ataupun tanda hubbillah, cinta dan kasih kepada Allah, dia hubbul Quran, dia cinta dan kasih kepada Al-Quran. Dan tanda dia cinta dan kasih kepada Al-Quran, dia cinta dan kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila dia cinta dan kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mesti cinta dan kasih kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tanda manusia cinta dan kasih kepada sunnah, di antaranya dia kata hubbul akhirah, cinta kepada akhirat melebihi cintanya terhadap dunia. Dan di antara cinta kepada akhirat ini, di antaranya bughudud dunia, tak suka kepada dunia. Dan di antara tanda tidak suka kepada dunia, bahawa manusia tidaklah melebihkan bekalan-bekalan yang ada di dunia ini, melebihi bekalan untuk akhirat. Jadi ini di antara yang disebut oleh Sahal bin Abdullah. Maka begitulah juga sahabat-sahabat yang lain menyatakan kecintaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mestilah cinta kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi, yang di dalamnya Allah Ta'ala menyatakan hidayah. Man qala bihi sadaq, siapa yang berkata, dia bercakap, cakap dia serupa dengan Al-Quran, maka dia benar. Dan siapa yang mengambil hidayah petunjuk, maka dia akan mendapat hidayah petunjuk. Dan siapa yang berhukum dengan Al-Quran, maka dia akan dapati hukumnya adalah adil dan dapat menyelesaikan banyak masalah. Ini di antaranya, di antara cinta dan kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Al-Quran menceritakan banyak perkara, sejarah-sejarah bagaimana kebangkitan Islam dan kejatuhan golongan-golongan yang kufur kepada Allah, yang menentang dakwah Nabi-Nabi dan juga Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam.
Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Firaun dengan air, dengan air yang lembut. Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Namrud dengan seekor nyamuk. Allah Subhanahu wa taala boleh menghancurkan apa sahaja dengan benda-benda yang kecil, yang kadang-kalanya manusia tidak terfikir bahawa dengan benda-benda yang kecil itu boleh menjatuhkan sebuah kerajaan yang begitu besar. Ini di antara yang ada di dalam Al-Quran yang merupakan panduan, yang merupakan pegangan kepada manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah ketika seorang laki-laki ditanya kepadanya, bagaimanakah kehidupan kamu seharian? Dia kata, kalau aku nak berbisik dengan Allah Subhanahu wa taala, nak bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala, maka aku baca Al-Quran. Aku baca Al-Quran, dan jika sekiranya aku ingin menjadikan diri aku dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan sembahyang. Kerana bila manusia sembahyang, di antara waktu yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika manusia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan syarat bahawa manusia mesti beriman kepada Allah. Dan apa yang kita nak belajar pada malam ini berkenaan dengan kepentingan beriman kepada Allah dan Rasulnya di dalam kitab iman ini. Di antara lain dalam pasal yang pertama menyatakan kepentingan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kewajipan pertama manusia dalam kehidupan dia ketika dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya dia besar, dia ada akal, dan Allah Taala menjadikan alat kepada manusia untuk beriman ini ada 3. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallazi akhrajal ladzi" Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kamu daripada perut-perut ibu kamu. Min butuni ummahatikum wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kamu daripada perut-perut ibu kamu. Kamu tidak mengetahui sesuatu, lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kamu pendengaran, kemudian penglihatan, kemudian hati. Moga-moga kamu menjadi manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat surah An-Nahl ini, ayat ke-73, menyatakan bahawa ada 3 alat untuk manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kepentingan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan kewajipan yang pertama. Dia kata bahawa kewajipan pertama manusia ialah mengenali Allah Subhanahu wa taala, yakni ma'rifatullah, dan beriman dengannya. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan asas agama. Ia juga merupakan asas kepada semua amalan iman. Semua amalan-amalan iman mesti didasarkan kepada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Yang kedua, ia merupakan perkara yang pertama dan wajib. Dan di atas iman itu tertegaknya rukun-rukun yang lain. Ini di antara tuntutan-tuntutan daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sah rukun iman yang lain kalau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran mendahului sifat ataupun iman ini kepada Allah Subhanahu wa taala di antara ayat yang terawal ataupun di antara susunan ayat berkenaan dengan iman. Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan bahawa beriman kepada Allah lebih dahulu daripada beriman kepada hari akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikah wal kitab wan nabiyyin." Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala menyatakan, tetapi kebajikan yang sebenarnya adalah kamu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah juga dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah." Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulih, dan beriman kepada Rasul.
wal kitab, dan kitab allazi nazzala ala rasulih, yang Allah Ta'ala turunkan kepada rasulnya. Begitulah juga firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Ketahuilah, fa'lam ini menunjukkan bahawa manusia kena tahu. Fa'lam ini ilmu. Ilmu ini menunjukkan manusia kena hasilkan ilmu. Yang pertamanya, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala, annahu la ilaha illallah, bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir li dzambik, maka minta ampunlah terhadap dosa-dosa kamu dan juga orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui gerak-geri kamu di dunia ini, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui tempat kamu di hari akhirat kelak, ke syurga ke ataupun ke neraka. Jadi oleh kerana itulah kehidupan manusia dia berhajatkan supaya mencari ataupun mengenali Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah mana-mana sahaja agama, mana-mana manusia fitrahnya nak mencari Tuhan. Kadang-kala jumpa dan kadang-kala jumpa dalam keadaan mereka pandang ajaib, pelik sikit, lalu mereka anggap sebagai Tuhan. Sebab itulah ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah pokok kayu, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bintang dan seumpamanya. Ini hasil daripada nak mencari Tuhan, tetapi tersesat cari Tuhan. Jadi dengan sebab itulah, untuk itu manusia kena mengetahui dan juga mesti ada ilmu di dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan iman. Soalan dia kata, kenapa ma'rifatullah? Mengapa mengenal Allah dan beriman dengannya menjadi kewajipan pertama manusia? Yang pertamanya dia kata, kerana sekiranya manusia tidak mengenali Allah, kerana Allah ni pencipta, Allah Subhanahu wa taala ni pemilik, Allah Subhanahu wa taala ni pemerintah, dan Allah Subhanahu wa taala ni berkuasa atas segala-galanya, maka manusia kena kenal siapa yang beri makan dia, siapa yang besarkan dia, dan bagaimana nak kenali Allah Subhanahu wa taala. Yang ni tengok para ulama ketika ditanya berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala, wujudnya Allah Subhanahu wa taala, lalu di antaranya Imam Syafi'i, dia kata nak tahu Allah Subhanahu wa taala ada ke tak ada ini, maka lihatlah kepada dalil-dalil yang ada di alam ini. Di antaranya dia kata lihat kepada daun tut, sejenis pokok, dia ada pokok tu nama tut, dia ada daun. Daunnya kalau dimakan oleh kambing, maka jadi taik kambing. Kalau dimakan oleh kijang, maka darahnya jadi wangi. Kalau daun ini dimakan oleh ulat sutera, maka dia akan mengeluarkan sutera. Daripada satu daun yang masuk ke dalam perut haiwan ini, maka dia jadi pelbagai. Begitulah juga ulama, seorang ulama ketika ditanya bagaimanakah kita nak tahu adanya Allah Subhanahu wa taala, dia kata lihat kepada taik kambingnya. Lihat kepada najis kambing, taik kambing. Taik kambing menunjukkan adanya kambing. Taik ayam menunjukkan adanya ayam. Tiba-tiba kambing tak ada taik, ya pelik juga. Jadi dengan sebab itu, jenis macam ni pun manusia boleh kaitkan betapa adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah adanya alam, adanya matahari, adanya bulan, adanya bumi, adanya semua sekali ini, dia tak tumbuh begitu sahaja. Dia tidak ada wujud begitu sahaja. Dia mestilah melalui proses di mana adanya Allah Subhanahu wa taala, satu kuasa yang begitu hebat. Imam Abu Hanifah ketika didatangi oleh beberapa kelompok golongan etis, golongan yang tak percaya kepada Tuhan, yang disebut sebagai zindik, datang bertemu dengan Imam Abu Hanifah membawa pedang untuk dibunuh Imam Abu Hanifah ini. Tetapi Imam Abu Hanifah tenang. Imam Abu Hanifah kata, da'uni fa inni mufakkir. Sabar dulu. Nak bunuh aku, selepas daripada ini. Berikan aku peluang untuk aku berfikir. Di antara pemikiran ataupun pikiran Imam Abu Hanifah, dia kata in annas safinah fil bahar. Dia kata ada satu kapal yang besar membawa muatan yang banyak di dalamnya. Walaysa biha ahdun, tidak ada seorang pun yang menjaganya, tak ada orang dalam kapal tu. Wala yasuquha, tak ada dia punya yang membawa kapalnya, tak ada. Wahia ma'adzalik,
Tetapi dia boleh pergi ke satu pelabuhan, kemudian barang turun sendiri. Kemudian pergi ke pelabuhan, bergerak pula, barang turun sendiri. Jadi aku sedang fikir, boleh tak? Lalu hak ingin membunuh dia menjawab mustahil. Dia kata, mana boleh? Kapal ni mesti ada orang yang bawa dia, barang mesti ada orang yang angkatnya. Jadi kalau begitulah, kata Imam Abu Hanifah, waihak. Waihak. Kalaulah begitu pahaman kamu, maka maujudat yang ada di atas muka bumi ini, sudah tentulah dia tidak akan ada sendiri. Dia mesti ada satu zat, satu kuasa yang boleh, yang mewujudkan, yang kuat, yang mampu untuk mewujudkan bumi yang begitu banyak makhluk di atasnya. Jadi oleh kerana itulah Allah Subhanahu wa taala ada menciptakan ini. Lalu akhirnya mereka menjadi berfikir. Bila berfikir, terbukalah hati mereka dan akhirnya mereka kembali kepada yang benar. Ini di antara imam-imam zaman dahulu nak memperlihatkan supaya manusia membuka pemikiran mereka, supaya melihat bahawa adanya kuasa yang mencipta alam ini. Jadi dia kata, pertama, kalaulah manusia tak kenal Allah, pertamanya hidup manusia di dunia ini seperti haiwan, seperti binatang. Hayawan ni asal maknanya, hayawan ni makna hidup, hayat, makna hidup. Hayawan ni benda-benda yang hidup. Sebab itu manusia juga termasuk dalam hayawan. Kalau belajar ilmu mantiq, manusia disebut sebagai hayawanun natiq, manusia yang boleh bercakap. Hayawanud dahik, binatang yang boleh gelak. Yang boleh gelak. Kerana binatang lain, lembu tak boleh gelak, kerbau tak boleh gelak, kambing je boleh senyum sikit, senyum kambing orang panggil. Tapi manusia ni dia boleh gelak. Jadi dia sebut sebagai hayawan dhahik, binatang yang boleh bergelak, boleh bercakap. Ini di antara. Jadi dia kata kalau manusia tak kenal Allah, maka dia serupa haiwan, serupa binatang. Serupa binatang. Ini di antara yang disebut tanpa mengetahui siapa yang menciptanya dan kenapakah dia hidup di dunia ini. Walaupun binatang tu Allah Subhanahu taala jadikan dia tahu tasbih, ada, semua mengetahui tasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi secara logik akal kita bahawa binatang ini yang kita lihat, yang kita ternak, tidak tahu sebab apa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya makan, dia hanya minum, dia tidur, dia bangun dan menghabiskan umurnya. Sebab tu dia tidak tahu. Orang bela lembu umpamanya, lembu dia banyak, orang beri 250 juta bela lembu, dia tak tahu apa tujuan lembu tu. Lembu tu tak tahu. Cuma orang-orang yang manusia je tahu. Sebab apa lembu diberikan projek supaya ternak lembu ni. Kerana lembu dia tak tahu. Tiba tu lembu ni hak jenis berjalan-jalan ni bukan nak tengok projek dia. Dia nak makan je. Dia boleh tengok dia ada orang buat jambatan baru ke, dia jalan tepi tu bukan nak tengok projek, dia cari makan je. Jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan binatang ini, dia kata dia makan, minum, tidur, bangun. Serupa je manusia. Manusia makan, minum, tidur, bangun sama je. Dan menghabiskan umurnya, sedangkan dia sendiri tidak mengetahui kenapa dia hidup dan kenapa dia wujud. Jadi dengan sebab itulah bila manusia makan, minum, tidur, bangun, berjalan, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, label dia samalah dengan binatang. Ini di antara yang disebut di dalam kitab ini supaya manusia fikir. Sebab itu orang zaman dahulu, lembu banyak, pagi lepas lembu, dia jaga lembu. Kemudian balik maghrib, masuk ke dalam kandang, lembu 40 ekor, keluar 40 ekor, balik 41 ekor, tambah seekor lagi, rupa tuan lembu pun jadi lembu juga. Ini suasana yang berlaku. Kerana tak semayang, tak apa, supaya lembu juga. Jadi Allah Ta'ala menyatakan, wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Dan sebaliknya orang-orang yang kafir menikmati kesenangan di dunia serta mereka makan minum sebagaimana binatang-binatang ternak makan minum. Maknanya bahawa orang kafir Allah Ta'ala kata serupalah binatang, makan minum sahaja yang dia tahu. Kemudian pula orang kafir ini dia tak ada hukum batas halal ini haram, tak ada. Dia bagi dia semua halal belaka. Sebab itu saya banyak kali dah ulangkan bahawa kalau orang kafir dia
pergi memburu sama-sama dengan kita, masuk ke dalam hutan, maka dia 10 langkah dia tembak dah. Nampak dah musang, dia tembak. Masuk 10 langkah lagi nampak ular sawa, dia tembak. Masuk 10 langkah lagi nampak kelawar keluar, dia tembak. Masuk lagi nampak babi, dia tembak. Akhir dah tengah-tengah hutan barulah jumpa kancil. Barulah orang Islam tembak kancil, kemudian nak keluar belah dua pula beri ke dia. Dia kata saya tak dapat lagi dengan kancil ni. Jadi bagi dua, kita dapat setengah, dia dapat seguni dapat. Mengapa? Rezeki dia murah orang kafir ni, kerana dia tidak ada yang halal belaka bagi dia. Jadi Allah Ta'ala menyatakan kama ta'kulul an'am. Orang kafir ni makan minumnya macamlah an'am ni, binatang ternak. Wan naru maswal lahum, dan tempat tinggal mereka adalah neraka. Yang keduanya, mengapa manusia perlu mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kalau manusia tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia akan melakukan kebinasaan di dunia dengan perbuatan dan tindakannya yang buruk. Ini kerana dia tidak mengetahui apakah amalan saleh dan apakah amalan buruk. Dia juga tidak mengetahui perbuatan apakah yang dapat meraih redha Allah, serta apakah yang mengundang murka Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan pencipta. Jadi di sini dia nak beritahu bahawa manusia kalau tanpa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tanpa Al-Quran, maka manusia tak tahu apa yang patut dia buat. Yang ni baik ke, yang ni tidak baik. Sebab itu kita lihat manusia yang tidak ada agama. Yang tidak ada agama, maka dia boleh buat berbagai-bagai jenis bentuk makan apa pun boleh, kerana tidak ada hal haram. Begitulah juga hukuman, dia boleh buat apa sahaja hukuman yang dia nak buat. Dia nak gubah, dia boleh gubah hukuman, kerana dia tidak ada Tuhan, dia tidak ada panduan petunjuk. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengutus para nabi, para rasul untuk memberi untuk memberi kesejahteraan kepada manusia di dunia dan juga di akhirat. Sebab itulah lihat kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala berkuasa di atas segala perancangan manusia. Ketika adik-beradik adik-beradik kepada Nabi Yusuf alaihissalam, ayahnya Yaqub, adik-beradik anaknya Yusuf dan juga adik-beradik dia, apabila dia merancang untuk melakukan tindakan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf ni dikasihi oleh Nabi Yaqub, menjadikan iri hati. Bila dia iri hati, maka mereka pakat bagaimana cara dia, kita nak pisahkan adik kita ni dengan ayah, Nabi Yusuf dengan Nabi Yaqub ini. Akhirnya mereka datang minta supaya diizinkan yarta' wa yal'ab, nak bersuka-suka, nak berkelah, nak pergi main lomba lari. Lalu Nabi Yaqub kata, aku takut, fa akhafu an ya'kulahu dhib, aku takut dia dimakan oleh serigala. Mereka kata, tak apa ayah, nahnu, kami ni kuat, kami ramai, takkanlah kami ni nak biarkan sahaja bahawa adik kami dimakan oleh serigala. Jadi dengan sebab itulah mereka pergi bawa ke padang pasir, bukan main, tetapi mereka letakkan Nabi Yusuf alaihissalam dalam telaga. Tujuannya apa? Yang pertama nak pisah. Kemudian bila letak dalam telaga tu supaya diambil, dijual supaya menjadi hamba. Tetapi apa yang berlaku? Dipisahkan Nabi Yusuf dengan Nabi Yaqub. Nabi Yaqub makin cinta lagi. Bila makin dipisah, makin dia cinta, makin dia menangis sampai buta mata. Kemudian tujuan mereka letak dalam telaga supaya diambil oleh pedagang, jual dia menjadi hamba. Tetapi apa yang berlaku? Nabi Yusuf jadi menteri. Mereka nak jadi hamba, Allah Ta'ala hendak jadi menteri. Jadi menteri dia di Mesir. Jadi maknanya manusia tak boleh lawan apa yang telah dikendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha kuasa. Kalau manusia tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka sudah tentulah manusia akan melakukan kerosakan, manusia akan melakukan kebinasaan di atas muka bumi ini. Kemudian dia kata, tidakkah kamu melihat manusia tidak mengetahui cara yang betul untuk menggunakan kenderaan ataupun kereta
melainkan dengan tunjuk ajar daripada pembuat kereta tersebut. Kereta ni dah banyak dah zaman kita ni. Zaman kita ni dah banyak dah. Tapi zaman dulu-dulu orang nak guna kereta. Sebab tu dia ada syarikat ya. Sebelum nak bawa kereta kena belajar dulu cara buat kereta. Tambah-tambah dalam zaman dahulu tidak ada automatik. Kaki ada 2, tekan bawah tu ada 3. Tu jadi masalah tu. Kaki ni ada 2 je, tapi tekan tu ada 3. Jadi tu yang tersilap tu. Sepatutnya berat, dia tekan minyak, lepas ke dalam gauk, lepas dalam longkang. Jadi terpaksa belajar. Manusia kena belajar dahulu. Satu benda yang baru, maka manusia kena belajar. Ini di antaranya. Jadi begitulah juga manusia hidup di atas muka bumi ni. Dia kena belajar. Kerana adanya undang-undang bagi Allah SWT sebagai pencipta. Kemudian dia kata manusia tidak mengetahui cara yang betul untuk menggunakan pam air, melainkan dengan tunjuk ajar daripada pembuat pam air. Pengarang kitab ni datang dari Yaman. Syekh Abdul Majid Zandani, dia ni orang Yaman. Yaman ni semua rumah dia ada pam air. Kita order air daripada lori tangki hantar ke rumah, diisi dalam tangki bawah rumah kita. Daripada tu dia akan angkat pam naik ke atas rumah, isi ke atas tangki. Jadi sebab tu dia buat contoh sesuai dengan rakyat negeri Yaman, kerana dia biasa dengan pam air. Sebab tu dia kata manusia tak tahu cara untuk menggunakan pam air, melainkan dengan tunjuk ajar daripada pembuat pam air. Manusia juga tidak akan mengetahui cara yang betul untuk menggunakan mana-mana alat, melainkan dengan tunjuk ajar daripada pembuat alat tersebut. Nak guna komputer, mungkin dulu mungkin payah, hari ini biasa dah. Tetapi kecanggihan ini menuntut supaya manusia belajar. Termasuklah handphone hari ni. Ada orang beli handphone mahal-mahal tapi tak reti guna. Satu je reti. Panggil, jawab, tu je reti. Padahal banyak lagi dia punya function dia, banyak lagi boleh guna, tetapi tak pandai nak buat macam mana walaupun mahal. Jadi begitulah juga Allah Subhanahu Wa Taala buat bumi ni, manusia duduk di atas muka bumi, manusia kena belajar. Nak belajar dengan siapa? Yang pertama belajar dengan Nabi. Belajar dengan Nabi. Ketika Nabi SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada sahabat ada, kemudian ada tabi'in, ada itba'ut tabi'in, ada salafus salih, ada para ulama, dan Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran. Maka belajar. Nak tahu duduk di atas muka bumi dengan cara yang baik, maka kena belajar hadis Nabi, belajar Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW. Dia kata jadi manusia tidak dapat mengetahui cara yang betul untuk menggunakan mana-mana makhluk ciptaan Allah kecuali dengan tunjuk ajar daripada pencipta makhluk tersebut. Jadi begitu yang yang dinyatakan bahawa manusia perlu belajar dengan orang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuasaan kepadanya, ilmu yang banyak kepadanya untuk mengajar manusia bagaimana duduk di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, supaya manusia jadi cerdik. Bagaimana nak mengasah manusia menjadi cerdik. Cerdik ni maknanya dapat fikir, dapat memikirkan dan dapat mengikuti tunjuk ajar daripada Al-Quran dan juga sunnah, yang berjaya di sisi Allah dan berjaya di dunia dan juga di akhirat. Oleh itu dia kata orang yang tidak mengenali Tuhannya akan merosakkan amalan dan tindakannya di dunia kerana dia tidak mengenali yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Kerana dia tak kenal siapa yang menunjuk jalan yang benar, maka mungkin dia akan tersasar daripada jalan tersebut. Kerosakan ini pula berlaku kerana tidak mendapat petunjuk daripada pencipta segala makhluk. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusila wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Iaitu mereka yang merombak, yang mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkan. Manusia ni semua berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala ketika di alam arwah, dipanggil alam roh. Allah Subhanahu Wa Taala bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan kamu? Jadi semua manusia, semua roh-roh ini berjawab. Di antara jawapan mereka, qalu bala syahidna. Dalam kitab Anwarul Muhammadiyah
karangan Imam Qastalani. Dia kata manusia yang paling awal menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang bertanya, ya Rasulullah, engkau wujud bila? Nabi kata ketika Nabi Adam diantar roh dengan jasad. Ada kata adalah hadis sebut bahawa ketika Adam lamun jadilun, sedang diuli oleh Allah Subhanahu taala, tanah tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pun ada. Jadi dengan sebab itulah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ahli kursi, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, inni khalaqtu ibadi hunafa, aku ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hunafa, suci, bersih, tunduk. Kulluhum, semuanya tunduk patuh kepada Allah. Seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ketika alam arwah ini diambil perjanjiannya, semua manusia sebut bala syahidna alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan kamu? Semua ya, semua kata Allah taala lah Tuhan. Lalu Allah taala kata wa innahum atathumus syayatin, tetapi ketika manusia tu lahir ke atas muka bumi, syaitan datang. Syaitan ni datang masa bila? Ada kata yang pertama, ketika mana kita lahir. Lahir sahaja manusia, maka syaitan cocok. Sebab itulah dia menangis. Ini mengikut pandangan ulama-ulama Islam. Adapun pandangan doktor, dia kata budak menangis ni sebab terkena angin dunia ni. Sebab dia duduk dalam perut, tak ada angin dunia ni. Maka bila sampai sahaja dia keluar, maka terkena angin dunia, dia sejuk, maka dia menangis. Bahkan menjadi satu tabiat, kalau anak tu tak menangis, tepuk juga supaya dia menangis, nak suruh menangis. Jadi ulama Islam kata bahawa menangis itu sebab apa? Dicocok oleh syaitan. Syaitan ini daripada bila sahaja manusia lahir, maka dia mulalah. Sebab itu disebut dalam hadis wa innahum atathumus syayatin, kemudian mereka didatangi oleh syaitan. Fajtalat hum an dinihim, lalu syaitan inilah yang memesongkan mereka daripada agama mereka. Yang jadi ada kafir, ada menentang Islam, ada manusia munafik, ada manusia begini yang tak setuju dengan cara Allah, tidak setuju dengan cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Terpengaruh dengan syaitan-syaitan inilah. Syaitan-syaitan inilah yang menghasut. Syaitan-syaitan inilah yang menyelewengkan dia, yang menjadikan pemikiran dia yang kadang-kalanya fikir benda-benda yang tidak logik, memikirkan perkara-perkara yang kadang-kalanya bercanggah dengan kehendak Islam itu sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut bila syaitan datang, syaitan datang, fajtalat hum an dinihim wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum. Lalu bila syaitan datang kepada manusia, dia dihasut oleh syaitan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka datanglah perasaan nak mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana benda-benda yang halal diharamkan. Seperti mana pernikahan. Nikah ni halal, diharamkan oleh golongan Kristian, pederi-pederi ni. Sebab itulah dia buat soalan teka-teki, dia kata di manakah negeri yang tidak ada kanak-kanak? Tak ada kanak-kanak, tak ada dengar suara kanak-kanak. Jawapannya di Vatican. Vatican ni di mana? Di Itali sana, di Rom. Di Rom sana tempat padri. Jadi padri ni dia tak boleh kahwin. Padri tak boleh kahwin. Dia sama-sama laki-laki duduk, dia tak boleh kahwin. Yang perempuan pun tak boleh kahwin juga. Jadi oleh kerana itu, tak adalah budak. Bila tak kahwin, tak adalah budak. Jadi penduduk di Vatican ni 1,000 orang je. 1,000 orang sahaja, tidak ada anak, tidak ada apa, tak ada suara bunyi anak, tak ada. Kerana sebab apa? Kerana Kristian ini mengharamkan perkahwinan. Sedangkan perkahwinan ini benda yang halal, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan. Bahawa nabi-nabi dan juga rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka juga berkahwin, tetapi manusia mengharamkan perkahwinan. Sedangkan tuntutan fitrah itu adalah sebahagian yang Allah Ta'ala jadikan kepada manusia. Jadi maknanya manusia mengharamkan perkahwinan menunjukkan manusia telah menyelewengkan fitrahnya,
Ya Allah Ta'ala menyatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua manusia dilahirkan dengan fitrah. Fa abawah, maka kedua ibu bapanya lah yang menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani, menjadikan dia Majusi. Kerana apa? Kerana lari daripada fitrah. Sehingga kan benda yang halal diharamkan, benda yang haram dihalalkan. Inilah di antara penyelewengan manusia terhadap fitrah semula jadi. Yang disebut oleh kita semula jadi, padahal tak ada benda semula jadi, semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang ketiga, mengapa manusia dituntut supaya mengenali Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia tak kenal Allah Subhanahu wa taala, dia kata yang ketiga, selepas itu kehidupannya di dunia akan berakhir, sedangkan dia tidak mengetahui kenapakah dia bermula. Maknanya kalau manusia tak kenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia tak tahu sebab apa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tengok bahawa tok nenek moyang mereka dah mati, esok tunggu giliran dia mati. Jadi pasal apa mati? Kemudian sebab apa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka tak dapat nak memikir. Ini di antara kelemahan manusia bila tidak beriman kepada Allah. Lebih-lebih lagi dalam keadaan suasana manusia penyembah berhala. Orang nyembah berhala ni dia lemah pemikirannya. Nampak cerdik walaupun dia ada doktor PhD, tapi kalau nyembah berhala dia bodoh hakikatnya. Mengapa? Yang pertama, berhala yang disembah tu dia buat. Dia tempah. Dia tengok orang buat. Kemudian dia letakkan di tempatnya, kemudian dia sembah. Yang buat. Sebab itulah manusia bila dia nak cari Tuhan, dia mesti cari Tuhan yang boleh melindungi dia. Tuhan tu Tuhan yang kuat. Tuhan yang tidak berhajat kepada sesiapa. Kalau Tuhan tu berhajat kepada kita juga, maka serupa kita lah juga. Dia berhajat. Jadi dengan sebab itu Tuhan, mestilah Tuhan tu tak berhajat. Dia tidak berhajat. Tak ada orang nak buat dia. Sebab itu bila banjir kuil, maka orang angkat. Pukul 2-3 pagi sanggup angkat Tuhannya. Takut lemah Tuhan boleh jadi. Sepatutnya Tuhan ni menyelamatkan orang yang lemah. Dia sendiri tak lemah, ini dia pun kena tenggelam juga, maka sudah tentulah tidak kuat. Sebab itulah manusia dia kata kehidupan di dunia akan berakhir, sedangkan dia tidak mengetahui kenapakah dia bermula. Dia akan meninggalkan dunia, sedangkan dia tidak mengetahui kenapakah dia masuk ke dalamnya. Hatinya keluh kesah, mengingatkan kematian, sehingga dia tidak mahu berfikir tentangnya. Maknanya orang kafir ni kadang-kadang takut nak cerita bab mati, dia takut. Orang-orang yang beriman dia tak takut, sebab kematian ini benda yang pasti. Sebab itulah tanya orang, kalau dia sedap tidur sedap, kalau tidur sedap mati lagi sedap. Sebab tidur ni maknanya ada gangguan. Ke tengah-tengah tidur orang gerak dia, kadang-kadang dia ada hal, maka sedap tu tidur kata dia. Tidur ni adalah adik-beradik dengan mati. Mana adik-beradik kematian. Cuma tidur ni separuh saja. Kerana lepas kita tidur kita bangun. Tapi kalau mati ni, orang yang sedap tidur, maka mati lagi sedap. Tak ada orang kacau lah. Itu di antaranya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah wahai Muhammad, sebenarnya maut yang kamu melarikan diri daripadanya itu, ia tetap akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata, lalu dia memberitahu kepada kamu apa yang kamu telah lakukan, serta membalasnya. Jadi kematian manusia tak boleh lari. Nak lari tak boleh nak lari jika Allah Subhanahu wa taala tentukan, Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Manusia tidak akan dapat lari daripada kematian. Dan manusia juga tak dapat nak membunuh seseorang melainkan semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia nak bunuh orang tetapi Allah Subhanahu wa taala tak izinkan, maka tidak akan berlaku.
Seperti mana seorang ada seorang yang cerdik yang bernama Kalsum. Kalsum ni orang laki-laki. Kalsum ni nama orang laki-laki asalnya. Tetapi kalau jadi Ummi Kalsum, ya perempuan. Sebab Ummi tu depan-depannya. Baik, seorang yang bernama Kalsum. Kalsum ni seorang yang bijak. Kalsum bin Aghar namanya. Kalsum bin Aghar. Seorang yang bijak, yang cerdik. Di antara tentera, menjadi tentera kepada kerajaan Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan ini di antara kerajaan Amawiyah. Dan di zaman itu hidup Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Masyhur lah nama Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ini, di mana Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi dia marah, tak suka kepada Kalsum ini. Jadi Hajjaj bin Yusuf mengadakan satu rancangan supaya beritahu kepada Abdul Malik, menghasut Abdul Malik bin Marwan supaya membunuh Kalsum bin Aghar. Kalsum bin Aghar, supaya membunuh dia, gantung dia ataupun pancung kepala dia. Jadi apabila khabar ini sampai kepada mak Kalsum ini, Kalsum bin Aghar, lalu mak dia datang. Mak dia umur beratus tahun, 100 tahun lebih. Mak dia datang ke istana Abdul Malik bin Marwan ini. Dia kata, mengapa kamu nak bunuh anak aku? Apa kesalahannya? Jadi macam-macam lah mak dia memujuk, merayu Abdul Malik bin Marwan ini. Sehinggalah Abdul Malik bin Marwan berasa malu. Berasa malu. Lalu dia kata beginilah, kami bukan nak terus bunuh dia. Kalau dia orang yang benar, maka Allah Ta'ala akan selamatkan dia. Kami nak buat cabutan undi, ataupun buat kertas tulisan pada kertas ni, satu bunuh, satu lagi tak bunuh. Jadi kalau dia cabut, Allah Ta'ala akan pelihara, akan bantu manusia yang kalau dia benar, Allah Ta'ala akan bantu dia. Mungkin kalau disuruh pilihan nanti, dia pun cabut. Cabut, mungkin kena tak bunuh. Jadi orang tahu dah, bila Hajjaj bin Yusuf ni, kalau buat kertas tu, dia dua-dua akan tulis bunuh. Itu di tabiat dia. Dia menipu juga. Jenis ngundi ni banyak menipu ni. Jadi mak dia susah hatilah bila yang akan menulis kertas ini adalah Hajjaj bin Yusuf. Jadi Kalsum ini dia bijak. Dia kata tak apa. Tak apa dia kata. Dia senyum je. Orang lain susah hatilah kerana orang bijak ni takut dia bunuh, hilanglah orang bijak. Maka pada hari yang dijanjikan, dipanggil, adalah dua kertas. Dua-dua kertas ni ditulis oleh Hajjaj bin Yusuf. Dan Hajjaj bin Yusuf senyum je. Mana ke dia bawa ni kena pancung lah hari ni. Sebab kalau pilih kertas ni pancung, pilih kertas ni pancung juga. Jadi dua-dua akan mendapat musibah. Kertas ni pun pancung, kertas ni pun pancung. Bagaimana cara nak menyelesaikan masalah ni? Dia senyum je. Kalsum ni cerdik, dia bijak. Lalu dia senyum je. Lalu dia kata, aku ambil hak ni. Lalu bila dia bawa saya kertas tu, dia ambil, dia terus telan. Dia kunyah-kunyah telan. Jadi raja pelik kata, mengapa kamu telan? Dia kata, aku pun tak tengok lagi benda dia tulis dalam tu. Tetapi kalau kita nak tahu kertas yang aku telan ni, buka kertas itu. Buka kertas yang kedua ni tengok. Rupanya buka situ pancung. Makna kertas dalam ni tak pancung lah maksudnya. Walaupun sebenarnya pancung. Itu orang bijak. Orang bijak pandai dia. Dia senyum je. Jadi bila dia ambil kertas, dia tak baca lah. Dua-dua kertas ni kata pancung. Lalu dia ambil, telan tu. Jadi kamu tak tahu. Semua orang tak tahu kertas ni tulis apa dalam. Nak tahu jawapannya, tengok hak satu lagi. Buka. Buka makna pancung, hak dalam ni makna tak pancung. Selamat dah dia. Ini kebijaksanaan Kalsum. Ini Kalsum bin Aghar. Seorang yang bijak. Sebab itu bijak ini membawa manusia kepada
ketinggian. Orang pujilah orang bijak ni. Tapi dalam masa yang sama, kebijaksanaan mesti disalurkan melalui akidah, melalui Al-Quran, melalui sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan kebijaksanaan kadang-kadangnya bila tidak ada agama, manusia mungkin akan melakukan banyak perkara-perkara di atas kebijaksanaan yang bercanggah dengan adab dan juga peraturan-peraturan yang Islam, yang Al-Quran tetapkan. Kemudian yang keempat, dia diharamkan daripada mendapat keredaan. Bila dia tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan diharamkan untuk mendapat keredaan dan pertolongan dan juga bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah Taala menyatakan wala yansurannallahu man yansuruh, sesungguhnya Allah akan menolong sesiapa yang menolong agamanya. Bagaimana nak menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Ta'ala menyatakan innallaha ashtara minal mu'minin. Allah Ta'ala beli daripada orang beriman ini jiwa mereka. Anfusahum wa amwalahum. Allah Ta'ala beli jiwa dan juga harta. Sebenarnya Allah Subhanahu Ta'ala tak berhajatkan kepada pertolongan. Sebenarnya kitalah yang berhajatkan kepada redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dengan sebab itulah manusia yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka ini adalah orang yang Allah Ta'ala nak beli, nak berikan syurga. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan jiwa manusia yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini untuk diganjarkan syurga dengan syarat manusia berjuang memenangkan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, Allah Ta'ala boleh menangkan dengan kun fayakun, boleh menang, tak payah pilihan raya. Tak payah perang pun. Kalau Allah SWT nak musnahkan, Allah Ta'ala boleh musnahkan. Seperti mana umat-umat yang terdahulu. Lihat tentera Namrud. Tentera Namrud ketika mana bersiap sedia untuk memerangi Nabi Ibrahim AS dan juga pengikut-pengikutnya. Tengah mereka beratur, balik berkawat, balik jadi, tiba-tiba dunia jadi gelap pada waktu itu. Gelap. Ingat mendung ke apa, rupanya nyamuk yang begitu banyak sehingga menghalang cahaya matahari. Banyak mana nyamuk waktu tu sampai gelap. Lalu nyamuk ini memakan jasad-jasad tentera ni. Kalau ikut dalam tafsir Ibnu Kathir, lihat dalam tafsir Ibnu Kathir ada riwayat, mungkin riwayat Israiliyat, tetapi nak ceritakan bahawa Allah Ta'ala boleh memusnahkan dengan nyamuk saja. Dengan nyamuk saja boleh. Ada juga mungkin Allah Ta'ala boleh musnahkan dengan lembu, dengan kih lembu saja boleh musnah. Boleh menjatuhkan sebuah kerajaan yang besar dengan kih lembu boleh. Jadi ini di antara kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Beginilah kehidupan orang yang tidak mengenali Tuhan, lupa pencipta yang menciptanya, daripada tiada, jahil tujuan penciptanya, sia-sia dan sesat di dunia. Maksudnya dia kata bahawa manusia tak ingat pencipta, tak tahu pencipta. Oleh kerana bila dia tak tahu, maka dia jahil. Jahil tujuan dia tak tahu mengapa diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia ada satu syair, syair berkenaan dengan orang tak tahu. Dia kata aku tak tahu sebab aku diciptakan. Daripada mana aku datang aku tak tahu. Nak pergi ke mana pun aku tak tahu. Sebab apa ada sini pun tak tahu. Jadi tak tahu belaka ni yang jadi masalah kepada manusia. Kemudian tidak beramal saleh. Kerana tak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka manusia tak beramal saleh. Tak erti mana saleh, mana yang taleh. Saleh dan taleh. Kalau taleh ni mana yang buruk. Jadi tak tahu baik ke ataupun tidak baik, tidak tahu. Kemudian yang ni rasak ke ataupun tak rasak, tak tahu. Sebab apa? Tidak ada perbandingan. Tak erti nak ambil mana, kerana manusia tak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitulah juga manusia yang tak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia akan lupa kematian. Dia tak tahu. Dia kira kematian ni sampai umur jalan. Sebenarnya kematian ni Allah Ta'ala tentukan. Sebab itulah cerita bagaimana malaikat maut yang ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kamu pernah tak menangis? Dia kata pernah. Menangis pernah, ketawa pun pernah, kemudian gentar pun pernah. Mengapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala tugaskan malaikat ni
dia mencabut nyawa, maka sudah tentulah dia berhadapan dengan berbagai jenis situasi manusia ketika mana nak mati. Ketika mana nak mati. Jadi dengan sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa malaikat maut ini ditugaskan untuk mencabut nyawa manusia. Ya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja tahu bila tarikh seperti mana yang telah termaktub di dalam takdir ketika mana manusia berada dalam perut ibunya, dituliskan rezeki dia, dituliskan ajalnya, dituliskan dia bahagia ataupun tidak bahagia, semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian adakah terdapat sebab lain yang menjadikan ma'rifatullah kewajipan pertama bagi manusia? Dia kata, ya, apa yang disebutkan di atas akan menyebabkan orang yang tidak mengenali Tuhannya, yang pertama diharamkan daripada mendapat keredaan Tuhan dan juga nikmat syurga. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Orang-orang yang beriman akan ayat-ayat kami, yakni keterangan-keterangan Al-Quran, Nabi dan seumpamanya, wa kanu muslimin, mereka adalah orang Islam yang patuh. Udhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun, masuklah kamu ke dalam syurga bersama-sama isteri kamu yang beriman dan dengan menikmati sepenuh-penuhnya kegembiraan dan juga kesenangan. Yutafu alaihim bisihafin min dhahabin wa akwab wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dengan syurga. Syurga ini Allah Subhanahu Wa Taala jadikan hujung daripada kehidupan manusia di akhirat. Maka nikmat syurga ini ya Allah Subhanahu Wa Taala cadangkan. Ketika ditanya kepada Ibnu Abbas, bagaimanakah syurga ini? Allah Taala menyatakan, jannatin araduhas samawati wal ard, syurga yang seluas langit dengan bumi. Lalu ditanya kepada Ibnu Abbas, bagaimanakah neraka ni? Kalau syurga seluas langit dengan bumi, kerana manusia kenal langit dengan bumi. Jadi bila dibuat syurga langit dengan bumi, neraka nak duduk mana? Neraka nak duduk celah mana? Jadi payah juga. Soalan-soalan manusia ni pelik. Jadi dengan sebab itulah Ibnu Abbas kata, kita ni malam ni waktu malam. Jadi siang duduk mana? Siang duduk di mana? Jadi fikirlah sendiri, macam gitulah maksudnya. Seperti mana pernah orang tanya, di manakah roh apabila dicabut? Roh ni bila dicabut, di manakah letaknya? Nak jawab Quran, nak jawab sunnah kadang-kadang payah. Orang maknanya orang kampung biasa. Jadi Ibn Abbas kata, ambil lilin lah, ambil lilin. Dinyalakan api lilin, suruh tiup. Bila tiup padang, tanya balik, api tadi duduk mana? Yang padang ni duduk mana? Duduk mana api tadi? Yang kamu padang ni duduk mana? Tak dapat jawab lah. Gitulah mudah. Bukan tak ada jawapan, ada jawapan. Kadang-kadangnya perlu kepada jawapan. Seperti itu. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan yutafu alaihim bisihafin min dhahab. Yutafu maknanya ahli syurga ni akan dibawa kepada dia pinggan-pinggan ataupun dulang-dulang yang dibuat daripada emas, di atasnya ada air. Maksudnya setiap orang tu dia ada pelayan dia. Pelayan-pelayan yang begitu banyak. Kalau baca dalam hadis berkenaan dengan syurga, maka dalam syurga ni Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kehendak manusia. Dia ada fitrah manusia. Manusia ni dia suka duduk rumah banglo, dia suka duduk. Kadang-kadang berkemah, jarang-jarang sekali sedap juga. Maka dalam syurga ada kemah. Kemah pun ada, rumah pun ada, mahligai pun ada. Kerana gitulah tabiat manusia. Yang kaya raya, di rumah Kuala Lumpur ada satu. Rumah janda baik ada juga. Satu lagi. Rumah hak jenis kayu sikit. Jadi begitu tabiat manusia. Dan syurga ada. Rumah dipanggil bait, buyut, rumah biasa. Kemudian ada qasar, kusur, yakni istana mahligai. Kemudian ada khiyam, kemah. Ada kemah. Jadi manusia duduk dalam syurga, kemah pun ada. Rumah biasa pun ada,
mahligai pun ada. Kerana tabiat manusia begitu dah. Tabiat dia. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pula dalam manusia hidup ni, dia nak makan, dia nak minum. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala jadikan makan minum. Makan minum dia yang mana dia tak serupa. Manusia ni memang dia tak boleh makan serupa tu, tak jadi. Dia nak makan je berbeza-beza. Jadi dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala ada pelayan-pelayan yang memegang dulang-dulang. Ada kata sampai 70,000 pelayan ni dengan 70,000 menu. Menu ni ada 70,000. Berasa nak makan ni ada. Orang Melayu ni dia mudah tanya, Ustaz ada tak air soya? Umpama dalam syurga ada air soya. Quran tak pernah sebut pun air soya. Ada tak mi bandung? Ada tak banyak? Apa yang kamu nak ada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seorang laki-laki kata, ya Rasulullah, saya ni minat tanam. Jadi boleh tak cucuk tanam dalam syurga? Nabi kata, ada manusia yang minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala nak cucuk tanam. Lalu Allah Taala tanya, Allah Taala tanya pada dia, tak ada ke benda lain yang kamu nak minta? Tak ada, nak cucuk tanam je. Jadi Allah Taala beri benih. Dia tanam benih tu besar. Terus besar, terus buah, terus boleh makan. Kemudian ada pula datang seorang. Dia kata, aku ni tak kahwin di dunia dulu. Tak ada anak. Bolehkah aku ada anak di dalam syurga? Anak-anak pula dalam syurga. Boleh, ada. Manusia. Jadi maknanya benda yang kita tak pernah ada, tak pernah buat, tiba-tiba nak buat dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin boleh. Seperti mana hadis Nabi SAW. Jangan minta merempik sudahlah, boleh jadi. Tiba-tiba nak merempik. Ya Allah, kami dulu tua dah di Malaysia masa orang merempik dulu. Jadi sekarang nak merempik dalam syurga. Jadi payah sikit lah. Jadi nak ceritakan bahawa ada benda-benda yang ada sahabat datang, ya Rasulullah, saya ni suka minat kuda. Jadi dalam syurga ni ada kuda. Nabi kata, apa yang kamu nak ada? Dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang dikendaki oleh jiwa manusia, kemudian mata pula nak melihat, ada belaka. Sebab itu bidadari disebut bahawa sesungguhnya bidadari tughannin, mereka ni akan menyanyikan untuk suami mereka. Jadi ada juga tanya soalan, dia kata, kalau saya masuk syurga, boleh ke saya tak nak kahwin dengan bidadari? Sombong nampak soalan tu. Saya kalau masuk syurga, saya tak nak berkahwin dengan bidadari, boleh tak? Jadi ulama jawab, dia kata, jangan sombong itu. Jangan sombong itu. Yang pertama mungkin pengaruh setia, bahasa setia di dalam kitab-kitab romantik barat punya, maknanya tak nak khianat. Maka tak nak mengkhianati isteri, maka tak nak kahwin dengan bidadari. Baik, jadi ulama kata nikmat lain, syurga lain nikmat, dunia lain nikmat. Nikmat tak sama. Jadi dengan sebab itu jangan kiyahkan ketika di dunia dengan di dalam syurga, dia tak sama. Sebab itulah kita nyatakan bidadari ada juga, isteri ada juga, balah lah nanti. Allah Ta'ala, Nabi SAW sebut bahawa dicabut. Dicabutkan di antara sifat-sifat hasad dengki, dan akhirnya Allah Ta'ala jadikan sifat cemburu ni semua buang belaka. Allah Ta'ala jadikan qalbu wahid, hati yang satu. Semua isteri hatinya satu saja. Ditanya kepada Ibnu Hajar Al-Haytami berkenaan dengan pasangan, dia kata, saya ada orang tanya fatwa dalam kitab Fatwa Hadithiyah, dia kata seorang perempuan berkahwin dengan 5 orang suami dia. Artinya mati kahwin. Jadi dengan siapakah yang dia nak duduk? Maka Ibnu Hajar Al-Haytami menyatakan bahawa dengan suami yang paling baik akhlaknya, maka bersama dia lah dia akan duduk. Kemudian orang yang tak pernah kahwin, Allah Ta'ala akan kahwinkan di dalam syurga. Itu di antaranya. Dan yang kedua akhirnya di antara lain, bila manusia tidak menjadikan ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu Taala sebagai kewajipan yang pertama, dirinya terdedah kepada kesia-siaan dan kehancuran di dalam neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu, iaitu tempat yang disediakan bagi orang kafir. Allah Ta'ala menyatakan al-qiya fi jahannam kulla kafarin anid. Perkataan al-qiya ni makna campak humban, makna masuk ke dalam nerakanya bukanlah lalu-lalu tepi-tepi duduk nak masuk dah, campak je. Seperti mana kita campak kertas ke dalam tong sampah dan seumpamanya, begitulah orang yang akan masuk ke dalam neraka dicampakkan. Dalam satu hadis Nabi SAW akan dibawa
siapa-siapa yang menyembah patung duduk depan. Siapa menyembah orang tu akan duduk depan. Lalu dia akan dicampakkan ke dalam neraka dan akhirnya yatasaqatun, bertimpa-timpa jatuh. Sebab itulah manusia akan dipanggil mengikut kelompok-kelompok. Sebab itu dia tak masuk neraka ni seorang-seorang dah. Dia masuk jemaah-jemaah. Berjemaah ini mengikut ketua. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Mereka kata, ya Allah, dulu kami di dunia kami mentaati kami mentaati pemimpin-pemimpin, pembesar-pembesar kami, fa adalluna sabila, lalu mereka menyesatkan kami. Jadi oleh kerana itu marahnya kerana ikut pemimpin yang sesat di dunia ini, lalu dia doa, Rabbana atihim di'afaini minal azab. Ya Allah, kau berikanlah kepada ketua pemimpin kami ini 2 kali azab. Wal'anhum la'nan kabira, dan kau laknatlah ya Allah dengan 2 kali laknat. Laknat yang besar ke atas mereka, kerana dialah kami jadi sesat, kami jadi ahli neraka. Sebab itulah orang yang sampai ke negeri akhirat akhirnya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbirji'uni, wahai Tuhan, kembalikanlah kami ke dunia, la'alli a'malu salihan fima tarak, boleh jadi kami nak beramal dengan amalan-amalan yang baik. Bahasa kita nak isi borang lah boleh jadi. Jadi dengan sebab itu Allah Ta'ala kata, kalla, tak boleh dah, sebab kamu hidup dakwah je, balik ke atas muka bumi menentang pula Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah juga Allah Ta'ala menyatakan, wa'adallahu al-munafiqin wal munafiqat wal kuffar nara jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum azabun muqim. Allah menjanjikan orang munafik laki-laki dan perempuan serta orang kafir dengan neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya. Di sini Allah Ta'ala menyatakan munafik laki-laki, perempuan sama je. Wal kufar, dan juga orang kafir sama sahaja. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala akan campakkan ke dalam neraka jahannam, kekal di dalamnya. Hiya hasbuhum, inilah balasan yang secukupnya yang Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan kepada mereka. Wala anahum, tak cukup campak neraka, laknat pula, laknat dikutukan pula. Walahum azabun muqim, dan mereka mendapat azab yang sangat mungkin, yang mana kekal, azab yang berterusan selama-lamanya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyaz billah. Jadi oleh kerana itu inilah di antara beberapa kewajipan manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana iman itu dia mesti berdiri di atas dalil yang wadih, yang jelas, hujah yang nyata, dan juga ilmu yang sahih. Dia tidak boleh reka cipta, dia mestilah datang daripada ilmu yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan sebab itulah ulama-ulama salih menyatakan bahawa kullu ni'matin dunal jannah faniyah, semua nikmat, semuanya nikmat selain daripada syurga, semuanya akan faniyah, binasa. Wa kullu bala dunan nar afiyah, dan semua bala yang ditimpakan kepada manusia, kalau bukanlah neraka, maka dia kira baik lagi lah. Walaupun susah berjuang Islam ini, bagai-bagai jenis bentuk ujian, tetapi kalau bandingkan dengan campak dan neraka, maka campak neraka itulah di antara yang paling membinasakan manusia, yang paling yang paling memberi kesan kepada manusia. Jadi itulah dulu untuk malam ini. InsyaAllah mungkin minggu hadapan saya berada di Masjid Maran untuk diskusi kitab 41 kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi minggu depan cutilah kita. Nak ke Maran, jemput sila ke Maran, Masjid Maran insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.